Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bincang fiqhul hayah. Fiqh hayah ini iaitu tentang kekeluargaan. Saya sengaja nak kumpul pandangan-pandangan tokoh-tokoh yang hebat di kalangan para ulama Muslim, sama ada dulu dan kini. Berkenaan keluarga ni dia tengok macam mana. Kita nak bincang bab keluarga dengan menginsafi keluarga ni. Kita boleh tanya, tak payah tanya orang lain, tanya diri kita masing-masing. Ambil skor 1, 2, 3, 4, 5. Terbaik nombor 1, terburuk nombor 5. Pergi tanya. Haji nak tanya, Haji nak letak rasaan gembira keluarga Haji ni nombor 1 ke nombor 5? Dia jawab nombor 4 tu. Maknanya banyak tak puas hati lagi tu. Tanya pula Hajah ni isteri kepada Haji tu. Hajah nak letak nombor berapa? Nombor 5 tadi. Allah berat tu. Bila Haji dengan Hajah ni letak nombor 1? Letak nombor 1 selepas 2 hari nikah. Sebab baik semua masa tu. Masa tu je. Ni baik, ni baik, ni baik. Allahu Akbar. Dalam 3 hari 4 hari nikah tu 18 kali sehari minta maaf. Lepas 40 tahun tu 4 tahun sekali minta maaf. Ataupun hari raya je minta maaf. Beza kan tu? Beza. Jadi sekarang kita nak bincang tentang fiqhul hayah. Masing-masing yang saya tumpukan perkara ini, saya akan ambil sedutan untuk kita renung pandangan ulama. Pertama, kelebihan wanita muslimah ni. Mujur kita, Allah jadi Islam, dapat kahwin dengan wanita muslimah. Dr. Sibai berkata, Allah meredai ibu dan isteri kita yang berteduh di bawah bayangan Islam itu, payung Islam, beramal dengan hukumnya demi Allah. Satu hari bagi mereka menyamai pada insaniah, kemuliaan dan kesuciannya, seperti seumur hidup orang yang sempurna bagi wanita yang berpayung di bawah hadarah tamadun yang rosak, penuh tipu daya dan melanggar ciptaan Tuhan. Beza. Apa makna? Maknanya di sini dia nak gambarkan kepada kita, kita sepatutnya melafazkan setinggi syukur pada Tuhan. Kenapa kita kena bersyukur? Kita ada isteri, kita ada ibu, kita ada kedua-duanya ini Islam. Cuma yang kita nak daripada mereka sikit lagi tambah, iaitu beramal dengan hukum Islam tu. Dari segi kehidupan tu, ini penting. Begitu juga kita nak supaya di mana dia faham tentang tanggungjawab dan jati diri maruah. Perempuan seperti ini jauh lebih baik daripada wanita yang kita tengok hebat, berada dalam tamadun yang rosak, yang penuh dengan tipu daya dan sentiasa melanggar ciptaan Tuhan, syariat Tuhan. Yang ini letih. Kita tak rasa. Bayangkan Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah ni namanya Nu'man bin Sabit. Lahir tahun 80 Hijrah, mati tahun 150 Hijrah. Pengasas mazhab Hanafi. Dia kata, mak aku ni bukanlah jenis orang belajar sangat. Tapi bila dia nasihat ke aku, sentiasa kena. Betul. Setiap pagi dia akan nasihat, nak buat begini, buat begini. Seolah-olah semalam aku baru buat, jadi dia suruh buat hal lain. Dia suruh betul.
Aku pun rasa heran, kenapalah mak aku macam tu. Dia atas depan pintu begitu. Tapi tuan-tuan tahu, selepas daripada itu, dia akan pergi. Mak anak dia pergi ni, dia akan pergi tengok anak dia daripada jauh, sekolah, tempat belajar. Dia tengok watak anak dia. Dia tak dengar, dia tak backup anak dia, tapi dia tengok betul-betul anak dia. Lepas tu dia betul. Satu hari, entah macam mana, kata Abu Hanifah, aku sedang menulis ke apa-apa, dakwah tertumpah atas baju aku. Jadi aku berlari ke sumur. Dulu tak ada pilih air, tak ada, sumur lah, telaga. Masa tu ramai perempuan sedang basuh kain, basuh baju, ambil. Aku pergi, aku tengok mak aku ada. Aku tanya mak aku, wahai ibu, apa yang ibu buat di sini? Jawab dia, nak basuh baju Nokman, nak basuh baju anak dia. Maka dia yang cerdik ni faham bahawa mak dia sedang memerhatikan dia. Jadi daripada situ tuan-tuan kita faham, itulah hebatnya. Kerana mereka lah yang berjaya, yang akhirnya melakarkan kehidupan dunia, kerana adanya insan bernama ibu misaliyah salihah yang banyak berdoa kepada Allah dan membentuk jati diri dan akhlak anak-anak dia. Kedua, kelebihan ibu dan derhakanya anak. Ini masalah. Yang ini kita nak kena betul dalam hidup kita. Dr. Sibai berkata, tiada di dunia manusia yang menanggung azab redha. Tak ada yang sanggup tanggung azab, tapi redha dan berkorban untuk yang lain, seperti ibu yang berkorban untuk anak dia. Dia sanggup kerana anak dia. Teruk dia pun tak apa, dia sanggup. Dan tiada di dunia insan yang banyak derhaka serta mengingkari kecantikan seperti ibu oleh anaknya. Macam mana mak dia tu, Masya Allah, orang kata comel jugalah, orang kata akhlak baik lah. Tapi anak ni kadang-kadang dia tengok mak dia tak ada apa satu. Sementara lagi kalau dia mabuk cinta pula, dengan dalam keadaan terpengaruh dengan anasir, tak ada apalah. Lain keadaan. Ini merupakan perbezaan terbesar dan ajaib dalam kehidupan. Ini realiti tuan-tuan. Isu wanita. Ini isu. Saya bangkitkan isu-isu ini dulu untuk kita faham. Dr. Sibai berkata, wanita bekerja separuh daripada pekerjaan masyarakat berdasarkan jumlah dan bilangannya. Ialah, guru berapa ramai wanita? Hak bahagian penjawat awam berapa ramai? Pensyarah sini pun berapa ramai wanita? Ramai. Masyarakat menjadi menarik dan indah dengan adanya sifat kasih sayang wanita tu. Kita tengok sekolah, bila cikgu-cikgu wanita, terutamanya sekolah rendah lah, kita tengok, makmur tengok cara dia, tak nampak kasar lah, lembut sebagainya. Dan mendapat banyak masalah dengan sebab wanita. Yang kedua, kita kena faham, dalam kehidupan banyak masalah disebabkan wanita. Banyak. Ialah isu macam-macam berlaku. Justru menjadi kewajiban kepada pemikir untuk melihat isu wanita sentiasa sebagai isu masyarakat keseluruhannya. Banyak negara dia ada kementerian wanita, tapi tak ada kementerian lelaki. Kementerian wanita ada. Ini makna pentingnya, besarnya. Jadi kena memikir juga ni. Dan kalau boleh saya rasa kita kena fikir secara menyeluruh. Bila cara menyeluruh ni macam mana? Kena fikir wanita ni macam mana. Selepas daripada tu, macam mana kalau boleh ada unsur nak beri biar mereka ni boleh kahwin semua. Macam mana? Ialah adalah baik muslim ke baik muslimah ke apa semua. Fikir yang sesuai pula yang bagi. Dan kalau ada masalah yang umpamanya yang terpaksa jadi janda tu, macam mana nak selesai? Hak anak pula macam mana? Ni tanggungjawab nak jaga ni. Ini semua perlu kepada kerjasama semua pihak, kena fikir betul-betul. Bila baik dan kukuh mereka, masyarakat akan jadi kukuh. Sebab dialah yang melahirkan dan mendidik generasi.
kata cerdik pandai, kalau ibu lemah mendidik anaknya di rumah, natijahnya kerajaan akan lemah dalam mendidik remaja di jalanan. Dia tak mampu. Mula daripada rumah. Wallahu a'lam.